Hai, salam satu Malaysia. Kita bertemu lagi dalam episod kedua dalam program Cakap Harimau oleh Cakap Sukan bersama saya, Steffi. Hari ini saya ditemani oleh seorang penganalisis bola sepak tanah air. Siapa dia? Kita kenalkan Datuk Richard sekali. Welcome to the studio. Terima kasih Steffi. Baik. Lawa baju Oh, terima kasih. Malaysia kan? AFF. Oh, AFF. Okay. Oh, okey. Baik. Alright. Hari ini kita akan berbincang banyak perkara yang hendak kita bincangkan, kita kupas mengenai aksi pertama Malaysia menentang Cambodia dengan kemenangan 3-1 di saingan Piala AFF Suzuki 2020 di Singapura. Jadi, langkah kanan untuk skuad Harimau Malaya. Kemenangan 3-1. Apa pendapat Datuk Richard? Ya, sebagai rakyat Malaysia, itu yang diharapkan oleh seluruh warga dan rakyat Malaysia. 3-1, langkah kanan wajib, tidak kisah 3-1 ke, 2-1 ke, 1-0. Janji kita memperolehi 3 mata dalam perlawanan pertama. 3 mata yang sangat penting, ya? Sudah tentu, ya. Okey, dalam tempoh masa separuh masa pertama, kita lihat pasukan Malaysia masih kurang keserasian, masih kurang chemistry, masih mungkin the bonding for the first 11 mungkin still kurang. Apa pendapat? Ya, Chef, kita kena lihat dari segi perspektif realiti dia. Okey, dalam keadaan pandemik dan sebagainya, pasukan kita tidak bersama, ya, berlatih dan sebagainya. Tetapi apa yang terbaik kita boleh sajikan adalah 10 hari terakhir. Betul. Ya, itu sebenarnya tidak cukup. Tapi apa yang penting adalah keserasian pemain dengan menggunakan pengalaman mereka untuk mensyorkan yang mereka boleh ganding dalam posisi yang diletakkan atau kepercayaan diberi oleh Tan Cheng Hock. Tapi mungkin untuk game pertama kita orang cakap warm up game kan, mungkin belum serasi. Mungkin dalam game kedua esok kita boleh lihat more chemistry and more good bonding between the first 11. Dan kita lihat Coach Tan Cheng Hock, dia membuat pertukaran yang sangat-sangat boleh dikatakan kurang 45 minit pada minit ke-27 dengan menggantikan Mukhairi Ajmal dengan Junior. Adakah kemasukan Mukhairi Ajmal ni membawakan lebih efektif kepada pasukan kita di bahagian tengah? Okey. Secara holistik dan secara taktikal, setiap pengendali ada taktikal mereka sendiri. Kita balik sebelum pemain diturunkan. Apa yang kita lihat, saya rasa kita pun sedia maklum keadaan padang. Okey, Yushan tebal dan sebab itu diperkatakan, tetapi itu bukan adalah alasan. Tetapi itu adalah satu faktor diguna pakai sebagai taktikal oleh Tan Cheng Hock yang tidak tersirat itu, yang bukan tersirat. Kerana padang itu mengikut keamatan, dia perlukan hantaran yang padu dan kuat untuk mensyorkan bola laju. So bermakna dalam aspek itu Junior Estal, Badru Bhatia dan sebagainya, mereka mempunyai pacing yang keamatan yang kuat. So ini secara tidak langsung psikologi dia akan memenatkan pihak lawan. So bila ini sudah berlaku, stabilization sudah berlaku dalam 20 minit dan sebagainya, maka fresh leg boleh kata ni kuda race lah. So dia masuk, dia laju. Dalam aspek kelajuan itulah mereka akan membantu pergerakan biomekanik pihak musuh kerana sudah letih. Betul. 20 minit sudah letihkan mereka disebabkan faktor padang. Betul. So bukan padang, faktor kecederaan bukan. Okey, macam ni. Kalau 20 minit, sumbangan saya 20 minit, bermakna kapasiti saya untuk menyumbang 20 minit adalah maksimum. Betul. Tidak ada 50% 20 minit, no. 100% 20 minutes. So, Junior melaksanakan tugas dengan 100%. Habis, keluar. Ajmal datang, execution. Bila execution, you tak boleh kejar saya, budak tu laju. Betul, budak tu laju. And I think memang pertukaran yang sangat bagus oleh Coach Tan Cheng Hock and tactical yang kita boleh lihat more attacking lepas tu. Dan dalam bahagian tengah juga kita tengok Badru Bhatia kurang efektif atau kurang idea, masih belum like I said first game. Kita bukan nak bagi alasan sebagai first game, tetapi kita boleh jadikan first game tu ialah warm up game kita and untuk preparation untuk next game. Okey, itu secara umum kita boleh kata okey, Bhatia tidak sebegitu efektif lah. Tapi bagi saya sebagai penalisis,
Beliau adalah efektif berpandu pada susun atur pihak lawan. Okay. Hanya 4 passing line saja beliau buat. 4 passing line saja beliau buat. Itu pun sudah mencukupi untuk pemain-pemain daripada sebelah kanan dan kiri, Akia dan sebagainya untuk buat break. Okay. Tactical. Itu tactical. Tetapi tactical mungkin keseluruhan tidak jadilah, Tetapi itu ada watak dalam tactical. Bakhtiar ada watak untuk bermain dalam tactical sebab dia hanya melaksanakan passing line. Just the passing line. Mensyorkan kiri dan kanan buat larian. Tapi saya percaya bagi game menentang Laos esok, mungkin kita akan ada bahagian tengah yang kuat mungkin sebab kita where do you think the first 11 akan kekal ke ataupun kita tak pasti kan? Okey, dalam bahagian serangan pula, kalau kita lihat kita ada 2 set. Satu senior dan satu junior. Okey, kita lihat bahagian serangan semalam dimainkan di Paula dulu, Akia, Safawi dengan Syafiq dan juga junior, pemain-pemain junior digantikan oleh Luqman, Syaril, Kogi dan Mukhairi Ajmal. Jadi bagi Datuk Richard, macam mana dengan bahagian serangan kita? Macam mana dengan first 11 kita di Paula? Okey. Betul Safi kata ada 2 set. Okey. So 2 set ni dia ada watak dan peranan berbeza. Satu adalah skill players, satu adalah fast players. Yes. So skill players ni dia tak suka lari, tetapi dia boleh buat damage daripada hantaran-hantaran lolos, larian-larian lolos. Tetapi mereka ingin bola ke kaki. 2 meter, 3 meter ke depan, itu bukan minat dia orang. So, itu satu set. So, satu set ni adalah untuk mengawal hantaran. So, bila datangnya set kedua, totally persepsi pihak lawan berubah. Tiba-tiba daripada slow jadi laju. So, dia nak regroup, reorganize. Mengambil masa yang lama. Kita makan dia situlah. Tapi saya rasa Coach Tan Cheng Ho bila melakukan pertukaran 4 orang di second half sangat-sangat efektif lah. Sebab kita boleh tengok game yang laju. Everything was like so fast and I think it was very good. So for me, I think kehadiran Luqman apabila menggantikan di Paula. Saya rasa persembahan Luqman seperti yang kita semua lihat, he performed and he was so fast. I think and goal ada assist daripada Luqman juga kepada Kogi daripada cut pass Luqman Hakim. Luqman, Datuk Richard. If Safi tanya saya Luqman 2 tahun yang lepas dengan Luqman yang sekarang, saya nampak perbezaan yang ketara. Kerana apa yang beliau berpengkalan di luar negara, beliau membawa sini untuk beri sumbangan. Kalau 2 tahun yang lepas, gol pertama yang beliau cut back, itu akan berkesudahan dengan percubaan. Dia akan lari depan, cuba, masuklah tak masuk apa. Tetapi kematangan beliau di perlawanan ini, di mana beliau belajar di luar negara, the cutback tu menunjukkan sikap matang beliau sebagai maturity. Matang. So itulah hasil daripada Kogi Jaring. So bila 2 tahun yang lepas kalau you tanya, saya pun sebelum dia bawa lari saya kata dia mesti tembak. But today he very mature, very smart player. So good investment lah. Good investment lah dia pergi pengkalan di luar. Ya, saya setuju. And bila kita lihat Luqman masuk ke dalam padang menggantikan di Paula, kita boleh tengok semangat Luqman. Dia berlari. Kita tahu Luqman ni bukan static player. Dia akan berlari ke kiri, ke kanan, and he did that a very very good job. So saya rasa bahagian serangan semalam apabila membuat pertukaran tu memang nampaklah kelajuan di bahagian serangan. Dan di bahagian pertahanan, Datuk Richard, semalam our back four, how is it? Back four saya rasa sudah perlu lagi keserasian. If Don datang balik, so mungkin ideal have a good combination. Tapi tak kata bukan not good combination. Tapi bagi saya secara peribadi, I miss Matthew Davis. I miss Corbin Ong. Yeah. I really miss. Tetapi that is the name of the game. Kalau kita tak boleh menangis because we don't have the players. Ya, betul.
The time is there, anyone is ready, kena execute. But of course, saya rasa the players yang diberi kepercayaan, they execute. Yeah. Tapi bagi saya, I would expect more lah. Yes, I mean everyone expect all these players to come. True. Okay, Datuk Richard, kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali sebentar lagi. So, jangan ke mana-mana, duduk depan TV and stay tuned, alright? Hai, kita kembali semula dalam segmen kedua. Okey, segmen kedua kita akan bincangkan tentang tactical Tan Cheng Ho. Okey, man of the match, Akia Rashid. Jadi, Akia Rashid, kita tahu pemain yang sangat laju dan banyak melakukan larian dari bahagian tengah. Jadi, apa pendapat Datuk Richard tentang Akia Rashid? Saya rasa panel pemilihan pemain terbaik pada perlawanan itu memang tepat kerana kita tidak boleh menilai Akia semasa berada dengan bola. Tanpa bola beliau banyak buat damage ya, splitting the markers, running to space. Itu semua adalah faktor sumbangan menyebabkan bukan dia saja dapat menjaringkan gol, tetapi dia membolehkan pemain-pemain yang tanpa bola berada di posisi untuk menjaringkan gol. Bermakna dalam faktor itulah kalau saya jadi penilai pun memang tepat saya akan pilih beliau kerana faktor splitting the markers, faktor larian lolos, faktor menyebabkan decoy run dan sebagainya mengucir-kacirkan benteng pertahanan PSR Lawan. Dan itu juga disebabkan kita dapat penalti, betul? Daripada larian Akia Rashid yang laju membantutkan. Tapi kalau ikut penalti itu dia ada sumbangan sedikit daripada simulasi juga. Tetapi dia punya kalau kita lihat betul-betul tindakan susul beliau juga boleh dikenakan kad juga kerana retaliation tu kaki, tetapi itu tak penting. Tingkat laku pertama tu, first act tu dan berlaku di dalam. Alright. So saya rasa perkara itu tepat dan dapat ini. Tak seperti perlawanan sebelum itu Singapura simulasi. Tetapi kena kad. Okey, so kita ambil dua elemen berbeza sebegini, saya rasa perwatakan yang cerdik yang harus dilakonkan atau dimainkan di kotak 18 ialah. Jadi man of the match tu memang perlu didapat oleh bagi saya secara peribadi sebab saya melibatkan diri juga dalam perkara ini, sudah patut beliau harus diberi. Jadi bahagian yang perlu dibaiki bertemu Laos esok. So, adakah try and error yang perlu digunakan oleh coach Tan Cheng Ho? Trial boleh, error tak boleh. Tak boleh. Kerana kita tiap perlawanan perlukan kemenangan. So saya percaya apa yang boleh diperhalusi adalah daripada pemain-pemain di sebelah kanan dan kiri untuk membain dalam kaedah taktikal kita kata point front. Point front bermakna 7, 11, 6, 8, 10 dan 9 sentiasa sudah ada dalam point front. Point front ni itulah kita perlu lihat. Seperti mana kalau saya kata contoh, kalau Matthew Lewis berada di sebelah kanan, banyak larian kita boleh lihat. Sama juga Corbin. Itu kita tidak lihat. Mungkin capacity, profile pemain yang ada tu tidak membenarkan. Itu tak salah. Itu salah. Itu adalah tactical. Tetapi kalau kita boleh split the markers daripada sebelah kiri dan kanan, maka itu adalah tambah nilai. Plus point. Betul. Okey, jadi perlukah first 11 yang sama menentang Cambodia kita perlu pakai dengan menentang Laos esok? Apa pendapat? Bagi saya kurang setuju dengan first 11. Mungkin saya akan buat penukaran, tapi pendapat Datuk Richard? Bagi saya, kerana susun atur pemain kesebelasan utama adalah berbanding pada kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Satu. Okey, kalau kita nak menerapkan apa yang berlaku pada perlawanan pertama, mungkin tidak akan berlaku perlawanan kedua kerana pasukan yang akan menentang kita keesokan hari ini dia sudah ada di stadium semalam. Rakaman video pun sudah sampai sana. So setiap gerak-geri pemain ni
akan dibaca, akan dikawal. Tetapi persoalan dia, mereka akan tertanya-tanya, adakah pemain yang diturunkan dalam separuh masa kedua akan dijadikan pemain utama dan yang ke separuh masa pertama akan jadikan kedua. Itu adalah persoalan pihak lawan. Okey, yang akan menjadi penentuan adalah satu hari sebelum game. Apa berlaku di training ground? Ya, training ground. The training ground. Jadi tak jadi. Sini sudah kena sangkut COVID-2 kan? Ya. Kita doalah jangan kena sangkut lagi. Betul. So yang inilah kita akan titik beratkan supaya pemain ni physically, mentally sedia Fit. to take on the Physical, second. mentally fit, betul. second Dan game. kita harapkan tidak ada kecederaan sehari sebelum menentang Laos esok. Kita doakan bagi macam itulah. Ya, betul. So gandingan pemain yang paling ketara berfungsi, kita start dengan bahagian belakang. Siapa di pertahanan kita? Bagi saya belah kiri mungkin Syami Safari. Mungkin boleh digantikan dengan Arif Fazila. Boleh. Tetapi sekarang Syami Safari boleh juga dimain di sebelah kanan. Ya. Okey. Ingat kita jaringkan gol semasa SEA Games dulu, sentuhan yang ke-9. Sentuhan ke-9, overlap daripada kanan, pum. Go. Dengan talent. Ya. Dengan talent. Ya. Itu adalah DNA F30, build up play from behind. Jadi Jadi kita tengok Rizal Ghazali pun sebenarnya back kanan banyak melakukan attacking and dia juga membuat hantaran kepada Lukman kalau kita tengok sebelum. Tapi Rizal Ghazali is a safe defender, safe. Dia cukup saja dek, cukup saja. Sama watak, tak sama watak dengan McDavid. McDavid kan zoom, go up, cut back, shoot, ada banyak variasi dia. Okey, tak apa. Orang tak ada, kita tak mau cerita. Okay, yang ada sekarang, dia akan melaksanakan sekiranya keyakinan diberi supaya nombor 6, nombor 8 akan bagi hantaran lolos untuk beliau tu. Itu boleh jadi. Betul. Bagaimana di bahagian serangan kita? Macam mana? Adakah perlu kita mainkan di pola lagi ataupun kita letakkan Luqman Hakim dulu di bahagian first 11? Bagi saya secara peribadi ya, mungkin kita letak Syafiq dulu. Okay. Ya, Syafiq dulu. Alright. Di Paula, walaupun dalam pergerakan yang slow, dia melepaskan 2 percubaan kejutan. Quick, fit, pum. Itu sukar dilamar. If dia slow, so you tak expect something. So bila tak expect something, dia akan buat the unexpected. Ya. And kita tahu di Paula dia memang ada fizikal yang Betul. fit lah. Fizikal dia memang kalau kita tengok players Cambodia pun susah untuk mengawal di Paula. Tetapi kita tahu susah, banyak kritikan negatif kepada Dipola, tapi saya di sini masih menyokong Dipola. Of course saya rasa semua orang penyokong-penyokong di Malaysia pun kita jangan kritik lah banyak. Kita kena we have to give him another chance. Hopefully kalau dimainkan esok menentang Laos, kita harap Dipola akan bagi 200% ataupun tidak. What do you think? Bagi saya ubat dia if katalah Dipola strikes semalam, besok gol. Segala yang berlaku tu dah hilang under the carpet. Ya, cuma kalau Dipola is listening lah, Dipola kasih bikin lah. Boleh. Depan mata gol kasih bikin. Semua kritikan akan disapu di bawah kapet. That's the only medicine. Finish. Yes. Okey, Dipola boleh, tak boleh, dia kasih boleh. Apa tu? Betul. Kita sebab saya pun ada lihat di Instagram Dipola banyak kritikan and mungkin dia pun rasa down kan, sebab kalau saya sebagai player pun kalau saya membaca all these negative comments, negative, dia automatically negative vibes tu akan datang and dia akan menurunkan prestasi kita. So saya harap kita sebagai rakyat Malaysia kita kena we have to support our team, we have to keep support them and be positif lah sebab kita yang penting kita nak menang. Kita perlukan kemenangan esok dan seterusnya untuk melayakkan diri ke final. And esok pun 3 mata yang paling penting. Saya rasa Dato' Richard, everyone is still waiting for the game. Sudah tentu. Kalau you dah dapat kemenangan kedua, 6 mata boleh kata selesa sedikit lah untuk duduk di tetangga teratas dalam kumpulan. Tapi yang penting sekarang adalah kita jangan terlampau awal nak menghukum dia orang, kalau terlampau awal kita nak bagi kritikan dan sebagainya.
game demi game mereka akan jadi yakin, matang dan mereka akan terus. Bagi saya dalam naluri saya dia kata kita akan ke final. Walaupun terlampau awal saya kata, tetapi mereka mempunyai aura tu. Saya pun dapat rasa mungkin game pertama slow. Demi lencana di dada. Betul, demi lencana di dada. Lencana di dada. Of course, kita perlu support tim Malaysia kita. Betul. Macam mana pun, kita no negative, just positive vibes. Okay? Betul, setuju. Saya pun dah dengar macam kita bila ada substitute 5 tu. So macam mana? Saya rasa membantulah substitute 5. Sudah tentu. Kejap, kita nak kena rehat. Boleh can we go on? Alright. Tidak substitute 5, substitute saya lah lagi bagus. Sudah cukup time bawah. Added time, I think the 5 substitute memang banyak membantu sebab apparently you can change like half of the team and it helps a lot. Ini adalah plus minus daripada prasyarat pertandingan because kita sudah dibantutkan oleh COVID, terhad dan sebagainya. Inilah satu flow yang akan bagi compensate kehilangan itu. 5 substitute, water break perlu. Betul, perlu. Break, water break saya cakap kan. So kita so we will have a short break and stay tuned guys for the last segment and we will discuss siapakah barisan pilihan pemain Datuk Richard sekali. Betul? Ataupun saya? Kita tengok. Hai, kita kembali semula dalam segmen terakhir dalam program Cakap Harimau. Datuk Richard, Laos walaupun tewas dengan Vietnam 2-0, tetapi pemain-pemain Laos, dia telah memberikan persembahan yang cukup bagus. Dia berjaya menghalang serangan bertubi-tubi dari pihak Vietnam. Jadi, untuk kita bertemu Laos esok, siapakah first 11 Datuk Richard sekali? Siapakah yang Datuk Richard rasa boleh untuk kita mendapatkan 3 mata pertama lagi? Saya percaya mengikut susun atur Tan Cheng Ho boleh mengekalkan apa yang diturunkan pada perlawanan pertama. Boleh, tetapi peratus sumbangan tu mungkin seperti mana kita lihat Junior Star keluar ada 20 minit dan sebagainya. Kalau ia betul-betul melaksanakan fasa pertama taktikal, maka fasa kedua tu akan menjadi corak permainan berbeza. So saya mengharapkan keamatan yang tinggi berlaku daripada bahagian midfield gandingan dengan posisi nombor 6, 9 dan 10. Kita ada tactical board. I think it's better for you to show us who's your first 11. Boleh. Yang bakal diturunkan esok lah. Alright, saya masih lagi percaya kepada Apek. Kalau Fabi sudah Fabi. Kita tahu Apek semalam dia memang banyak membantu. Sudah tentu. Kita tidak menafikan kerana sumbangan beliau memang amat boleh dikatakan dia sangat busy ya? Busy disebabkan dia memberi motivasi kepada benteng pertahanan 4 ke depan. Benteng pertahanan di sebelah kiri, sebelah kanan kita maintain, right? Rizal Ghazali. Rizal dan dia di sini Ideal sama gandingan dengan beliau. Saya rasa kesebelasan utama daripada belakang tu kita jangan banyak ini kerana jangan masih Syami Safari. Saya percaya Syami boleh mengemudi Saya rasa tugas tu. He helps a lot. Yes. And then alright, saya masih lagi percaya pada Bad lah. Badrul. Mungkin dia belum masang second gear belum. Saya rasa alright. So gandingan beliau pun saya percaya maka bolehlah kekal full. Tapi yang menarik saya ingin lihat adalah mungkin saya letak Syafiq. Alright. Yang 11 dengan 7 ni lah akan memain peranan yang paling penting. So di sini kita letakkan masih Akir Rashid.
Ya, of course. Of course. Man of the match, sini, yes. Of course. Kita tidak menafikan. Dan sini juga di sebelah kanan juga. Safawi. So, saya rasa apa yang saya ingin lihat besok atau perlawanan adalah gandingan pemain point front. 1, 2, 3, 4. Inilah sebenarnya akan buat damage. Yes. Damage. Ini damage. Ini damage control. Ya. Ini akan buat damage kepada pihak lawan, tetapi ini adalah damage control. Saya rasa gandingan pemain di tengah lebih kepada damage control. Damage control. Ini adalah damage. Sebab mana ada boleh larian dari sini. Kalau 7 dia tuck in, maka ini peluang. Untuk gol. Sama juga 11. Kalau 11 tuck in, okey, kalau 11 tuck in, sini juga. Okey, so bermakna kita ada kekuatan kita masing-masing daripada sebelah kanan atas dan sebelah kanan dan kiri. Ya. Dan kalau kita lihat kenapa Datuk Richard tidak mahu mainkan Arif Aiman dahulu? Arif Aiman ada peranan dia, bukan kata tak ada. Okey. Tactical 20 minit atau setengah jam jadi atau tak jadi, Arif Aiman akan main peranan. Masa dan ketika itulah Ajmal akan main peranan, Lokman akan main peranan dan sebagainya. Saya masih lagi percaya pendekatan yang sama juga Tan Cheng Hock akan ambil, kerana terlampau banyak you nak tukar dan sebagainya, dia akan mengucak-kacirkan corak pattern taktikal ya, akan terencat juga. Betul. Tapi kita perlukan fresh legs juga, which is very important. Ya, sudah pasti kita tidak menafikan yang fresh league itu tidak ada peranan. So yang penting adalah gandingan 11, 7, 10, 9. Ini dalam sistem serangan point front. Ini point front, ini point back. So damage control, damage depan. Damage depan, make sure kena goal. Pastilah sudah Cari gol. Gol Kalau sini tak damage, damage control akan jadi masalah. Kita pun tak nak bagi damage dekat tempat kita nanti. Yes. So kalau dia orang sudah push up, kita boleh control game in the middle third. Middle third, betul. Saya rasa dengan adanya man of the match kita Akir Rashid dan juga Safawi, kita tahu mereka sangat laju and sama menentang Cambodia pun mereka melakukan larian yang sangat bahaya. Betul. Dan itu berpunca daripada larian mereka juga berpunca mengucak-ngacirkan benteng pertahanan. Betul. Ya. Dan mungkin Syafiq Ahmad esok bersedia untuk hari jadi Syafiq Ahmad, bukan hari jadi. Yang nak apa di depan gol akan jadi. So hari jadi dia lah besok. So Syafiq Ahmad akan skor esok? Saya dah cakap hari jadi. So bermakna hari jadi dia lah. Okey. Syafiq Ahmad kalau dengar mesti skor esok. Datuk Richard dah memang orang utara, dia mesti skor ya. Betul. Okey. Saya rasa saya setujulah dengan Datuk Richard punya betul kan, setuju? Saya setuju. Cuma mungkin Safawi boleh digantikan oleh Arif Aiman, tetapi like I said, we have 5 subs. Semua subs kita boleh tukar anytime, most of the players kan. Setuju. And mungkin half time pun kita dah boleh tukar. We can put in all the fresh legs and put in sudah and pasti. More damage to pasukan Laos. So tomorrow the second game is more damage. Not control damage. Damage. So dia tak akan bangunlah third game tu. We already comfortable. Kita dah ada 6 point, kita comfortable, then we boleh rancang balik. Kalau dalam perancangan sekarang FAM also asking AFF to tambah player dan sebagainya. If they can come, it's a plus point untuk pasukan kita. Tetapi kita tidak boleh underestimate pasukan Laos. Sebab kita tahu pemain-pemain Laos perlu diberi perhatian, and kita tahu daripada video mereka semua mesti dah study game Malaysia. Betul. And kita tahu Laos bukannya tim yang underdog. Kita tak boleh underestimate and kita tak boleh overconfident, tapi kita perlu confident untuk menang and do all the damage to get 3 points. Betul. Jadi bagi Datuk Richard, pemain-pemain Laos ni macam mana pemain-pemain Laos? Okey. How is their game pemain tactical? Laos dia mempunyai satu semangat yang tinggi. Very high motivation level. Okey, saya pernah berpengkalan di Laos. Saya pernah melihat cara dia orang, sikap dia orang, attitude
attitude mereka memang never die punya attitude. Bermakna pada satu ketika mereka dalam rantau Asia ingin berada di pentas utama, mereka pemain pool of players mereka tu ramai. Setiap distrik, setiap daerah dan sebagainya mereka adakan development program. So dia punya sumbangan tu 10 keluar, 20 datang. So tak putus-putus. Cuma dia boleh memperhalusi dari segi profil individu, kematangan, kerana itu datang daripada pendedahan dan sebagainya. Tetapi pada keseluruhan saya percaya mereka mempunyai semangat juang yang tinggi. Ya, saya pun percaya mereka esok pun akan 100% to 100% all out untuk menentang Malaysia. Mereka juga mahu 3 points, I'm sure. Sudah tentu sudah tentu ya. Esok saya rasa mungkin tak tahulah, saya pun nervous sebenarnya. Jangan nervous Safi, kita akan balik dengan 3 poin, don't worry. Sebab macam saya cakap, Vietnam kalahkan Laos 2-0. Kalau ikutkan result, kalau 2-0 tapi kita tengok dari segi positif dia. Dia punya konsep pertahanan. Kalau dia punya konsep pertahanan tu tak mantap, lebih bolos. Betul. So dalam positif, dia ada satu set jentera pertahanan yang mantap. Itu yang saya risau untuk jentera serangan kita. Jadi seperti mana saya kata, untuk mempecahkan atau mendominasikan kepadatan tu, 7 dan 11 lah main peranan penting to split the markers. So mungkin first 45 minutes pergi all out, dan kalau penat dan kita boleh sub. Kita boleh masukkan. Mereka pun tidak akan park the bus. Sudah tentu mereka perlu 3 poin. They will come out and play. Bila they come out and play, that's where 7-11 utilize the space. Jangan cakap dengan dia orang, kita saja semua. Taktikal lah, taktikal. Kita habis Laos tahu kacau kita. Jangan. Okay, anyway, this game menentang Laos esok, kita perlukan 6 mata. 3 mata, 3 mata, 6 mata. Lepas itu kita akan bertemu dengan Indonesia, dengan Vietnam. Itu cabaran sebenar. We are technically lucky in a way. Kita dapat berjumpa 2 pasukan ini dahulu, baru berjumpa dengan pasukan yang lebih kuat lah. Bukan nak cakap pasukan Laos tidak kuat, tapi bertemu Vietnam dengan Indonesia lebih kuat. So macam mana tu? Saya sebenarnya tidak lihat ke sudut itu, kerana kalau kita ambil contoh perlawanan pertama Thailand main dengan Timor Leste, bagi saya 2-0 tapi Bilopa. Bilopa. Tetapi apa dipahamkan, sebab saya pun ada sumber-sumber di Singapura. Difahamkan mereka turunkan capable replacement saja, dengan dia sedang menguji dalam pengujian dalam pertandingan. They are testing the capable replacement dalam competition. That means bila sampai ke peringkat yang seterusnya, yang main dengan Timor Leste adalah plus point untuk jurulatih untuk just pick pendedahan dalam pertandingan. That is not the first 11. That's not the first 11. Saya pun rasa, because we look at the result 2-0 impossible. So contoh kebalik pada apa yang kita perkatakan di sini, ini mungkin belum berlaku. Betul. So it's all the tactical game. Esok hari kita, esok kita akan menang, esok kita akan dapat 3 mata, 6 mata dan seterusnya menanglah. Kita perlu menang, itu saja. 6 kita secure. Okey, cuma mensyorkan yang kita ada another win, 9 points. Walking to second round. Okay. Alright, sebenarnya Datuk Richard, we are actually at the end of the program dah. Masa mencemburui kita Okey, tak apa. Cepat sangat. Baik. Cepat sangat. Okay, anyway, I just want to thank you Datuk Richard sekali for coming here, spending your time. Apa yang kita bincang is only between us. Jangan cakap dengan Laos. Jangan cakap dengan Laos. Okay. Alright. Baik. Dan jangan lupa perlawanan esok menentang Laos. Kita sama-sama demi lencana di dada, pakai baju Malaysia, sarung jersey Malaysia. Kita semua turun padang, tengok 5:30 petang menentang Laos. Kita perlu menang. Datuk Richard, all out. What do you think? Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Demi lencana di dada, kita mengejar 3 mata. Yes. Okay, for everyone, jangan lupa like and subscribe Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Cakap Sukan.
sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya dalam program Cakap Harimau, berita, aksi, sensasi hanya di Cakap Sukan.